Okay, hello, Assalamualaikum. Saya Cikgu Farahia. Okay, hari ini kita akan belajar soalan setara SPM Sains Komputer 2020. Okay, dan ada skema juga diberi. Lepas tu saya akan guna rujukan soft copy nota buku teks tingkatan 4 dan juga nota buku teks tingkatan 5. Okay, make sure ada tu semua. Okay, soalan pertama. Okey, penyataan 1 menerangkan proses penyelesaian masalah. Ni dia punya keyword dia. Penyelesaian masalah. So ini tingkatan berapa? 4 ke 5? Ni tingkatan 4. Okey. Murid hendaklah membuat pilihan yang terbaik. Okey, buat pilihan terbaik. Okey, daripada senarai idea yang telah dibuat. Okey, perlu pertimbangkan sama ada pilihan-pilihan tersebut dapat selesaikan masalah ke tidak. Okey. Apakah nama proses tersebut? Dia berada dalam topik ni, tingkatan 4, proses penyelesaian masalah. Ada 8 step. So bacalah kat sini, mana satu. Okey, so jawapan dia ialah menentukan masalah. Okey, ada skema jawapan juga kat sini. Okey, menentukan masalah. Ni daripada sini. Okey, next question. Okey, soalan yang kedua. Proses penyulitan encryption terhadap teks biasa, plain text, boleh dihasilkan dengan menggunakan kaedah Caesar cipher. Okey, diberi nilai anjakan n sama dengan 5. Nyatakan teks biasa berikut. Okey, kamu tulis A sampai Z. Okey, lepas tu n sama dengan 5 kan? Maksudnya A, B, 1, 2, 3, 4, 5. So A dekat F kat F. Okey, tapi soalan ni macam problem sikit Okey, tengok H. H sepatutnya C kan? Saya tengok jawapan dia. B. Jawapan dia bunga. Nampak tak dia macam dia ambil H kat sini? Saya rasa sepatutnya sini N sama dengan 6. Okey, contohnya A. Okey, A sepatutnya V kan? Tapi dia ambil sebelum U. Nampak? Bunga. Okey, T. T sepatutnya O kan? Tapi dia ambil N. Nampak tak kat sini? So sebenarnya N ni sebenarnya sama dengan 5 Ni soalan ni saya rasa ada sedikit ralat. Okey, N ni sepatutnya 6. Okey, kamu buat N sama dengan 6. N sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya A dia start kat sini. Okey. N sama dengan 6 ke N sama dengan 4? Okey, kamu tengok baliklah Okey, so tapi sepatutnya kalau N sama dengan 5 macam yang saya cakap lah. Okey. Kalau H jap. Kalau H okey, sepatutnya kalau H C lah kan? Macam tu. Okey, kalau A ni lah. Ni. Kalau T, mana T? T sepatutnya O. Okey. Okey, sepatutnya apa? Tapi masalahnya H dia ambil yang sebelum. Kan? H. T dia ambil N. Kalau M, mana M? M sepatutnya H kan? Dia ambil G. Jadi soalan ni kena tukar lah. Okey. N dia sama dengan 6 ke sama dengan 4? Sama dengan 6 lah kan? Macam tu. Okey, so kita teruskan ke soalan seterusnya. Ada technical error sikit kat soalan tu tapi macam itulah. Okey, skema jawapannya. Okey, next question. Okey, soalan 3. Nyatakan 3 ciri penting digunakan untuk penyelesaian satu masalah. Sekejap, saya besarkan dulu. Okey, penyelesaian satu masalah. Okey, ni di bawah topik tingkatan 4. Dekat sini 1.1.2. Ciri-ciri penyelesaian masalah kesan. Okey, 3 ciri penting, kos, masa dan sumber. Okey, nak bagi saya sikit untuk soalan ini dia pelik sikit. Soalan 3 tapi bukan dekat 3 dia punya skema jawapan ni dekat nombor 5. Okey, kos, masa dan sumber. Okey, next question. Okey, soalan seterusnya, soalan 4. Okey, berikut merupakan operator logical. Ni operator logical digunakan dalam pernyataan if else. Okey,
apa operator logical tingkatan berapa kita tengok dulu. Operator logical. Okey. Ada dekat tingkatan 3, dekat bab 3, tingkatan 5 ni buku subjek tingkatan 5. Okey. So operator logical ni ada and, okey, sama dengan ni. And or not. Okey, macam tu. Okey, soalan dia daripada coding ni, okey, nyatakan dua operator logical selain daripada yang terdapat dalam barisan atau cara tersebut. Kat sinilah. Okey, fokus ni. Ini ialah and kan. Okey, soalan dia dua operator juga dua lagi selain daripada and. So apa dia? Or dengan not kan. Okey, skema jawapan walaupun soalan ni nombor 4, tapi skema jawapan dia kat nombor 3 jangan pening tu. Okey, so next question. Okey, soalan 5. Lengkapkan jadual di bawah dengan memberi penerangan mengenai jenis-jenis bas. Okey, ni keyword dia, jenis-jenis bas. Ada 3 jenis. Soalan suruh beri penerangan. Okey, so tengok dekat subjek tingkatan 5. Lepas tu control find bus data. Ini untuk kamu belajar secara lanjut lah Okey, ni di bawah topik 1.2. 1.2.2 penerangan. Ini ada dalam nota Okey, so rujuk je lah skema jawapan ni. Ni jawapan dia. Okey, so baca sendiri. Next question. Okey, seterusnya soalan 6. Raja satu berikut memaparkan satu acara dan output yang terhasil. Okey, ni satu atau cara. Ini ialah hasil. Okey, public class luas A. Ini maksudnya file ni disimpan sebagai nama luas A Okey, sambil ulang kaji lah. Ini maksudnya start. Okey, ataupun mula. Okey, integer tapak sama dengan 6. Okey, kenapa integer? Sebab nilai yang dimasukkan 6. Bukan dimasukkan, maksudnya ini pemalar lah. Dia dah bagi, dia fix dah. Nilai dia ialah nombor. So, dia integer. Lepas tu sini integer tinggi sama dengan X. Tiba-tiba X. Sepatutnya nombor kan, tapi dia letak huruf. Ini sepatutnya ada ralat lah. Okey, kat sini ralat apa ni? Ralat ada 3. Ralat logik ke masa larian? Masa larian lah Sebab patutnya masuk nombor tapi keluar tapi kita letak huruf. Okey, double luas. Kenapa double kat sini? Okey. Sebab dia mesti dalam bentuk nombor perpuluhan. Okey. Ni nombor formula ngamak. Luas 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, luas segitiga kali Okey, lepas tu sistem print outline luas ialah okey. Ini dia punya coding. Ini maksudnya output kalau tak tahu ini maksudnya output. Okey. Okey, ni akan keluar error ni, dia tak boleh sebab macam mana tinggi ialah X kan? Tekan 6 darab X kan? Macam tu. Okey, lepas tu apa error dia? Error dia should luas A public should be declared file ni luas A. Okey. Error cannot find symbol lah ni. Ya. Okey, cannot find symbol. Ya. Okey. Variable X. Okey. Apa ni? Sepatutnya kan huruf kan? Okey, ada 2 errors. Okey, soalan dia, jenis ralat yang terdapat pada atau cara tersebut ni lah, ralat masa larian. Okey. Kita tengok skema jawapan. Walaupun soalan ni nombor 6 kan, tapi jawapan dia dekat nombor 4 Okey. Lepas tu berikan 2 faktor kenapa berlakunya ralat masa larian. Ni lah. Satu patutnya nombor kan, tapi letak huruf. Okey, inilah baca sendirilah kat sini. Ni selain daripada yang saya cakap tu, pembahagian kosong. Okey, dan sebagainya. Okey, next question. Boleh baca dengan lebih lanjut sebenarnya. Dekat PowerPoint ada tak ralat syntax? Okey, tak ada. Dekat tingkatan 4 ada tak? Ni ralat. Tapi dia macam tak ada banyak sangat. Tapi kamu faham kan? Boleh buka internet jugalah apa beza ralat syntax. Kalau dekat nota tak ada kan? Macam ni saya cari. Ralat syntax. Okey. Ada. Okey. Dekat tingkatan 4 1.2.3 ada nota. Tadi cari tak ada. Sekarang ada. Okey, so boleh baca dengan lebih lanjut lah dekat sini. Okey, next question.
Okey, soalan 7. Pernyataan 2 di bawah menerangkan elemen mutakhir dalam bidang perkomputeran. Okey, bidang perkomputeran ada dekat subjek tingkatan 5. So, kamu type bidang, keluarlah ni, bidang perkomputeran. Okey, dekat 1.1.7. Okey, boleh baca sendiri ni, bidang utama dalam perkomputeran. Boleh baca dengan lebih lanjut kat sini. Okey, so soalan dia, apa 3 elemen tersebut? Okey, 3 elemen tersebut. Ni jawapan dia dekat soalan 8 ni. Okey, so kamu boleh boleh buat sendirilah, baca sendiri. Okey, soalan 8. Okey. Berikut merupakan atu cara yang menghasilkan jumlah 2 nombor. Ini atu cara untuk hasil tambah 2 nombor. Okey, ni dia punya keyword dia ada buat ni. Okey, namakan jenis sub atau cara yang digunakan. Ada tak perkataan return kat sini? Tak ada kan? Ini di bawah subtopik. Ini tingkatan 4 punya subjek Okey, kamu tekan Ctrl F. Lepas tu cari procedure. Okey, so kat situ lah. So boleh baca dengan lebih lanjut dekat subtopik 1.6. Membezakan function dengan procedure. Okey, kalau fungsi ada perkataan inilah return. Mesti ada perkataan return. Ini apa wajib tahulah. Okey. Lepas tu kalau procedure ada perkataan void ini dia punya perkataan terkenal dia lah. Okey, ada perkataan void ni so salah dia procedure Okey, lepas tu tak ada perkataan return pula kan. Okey, so ini soalan 8 kan, tapi jawapannya dekat soalan 7. Okey, sinteks panggilan ni lah. Ni atas ni. So salin ni sampai habis. Okey, next question. Okey, soalan 9. Rajah 2 yang berikut merupakan contoh atau cara yang mempunyai ralat logik. Ada ralat logik. Okey, disebabkan oleh salah penggunaan jenis data. So, fokus jenis data. Inilah jenis data kat sini. Integer, double. So, apa yang salahnya? Okey. Soalan dia. Nyatakan jenis data yang sesuai digunakan. Okey, jenis data. Okey, kalau markah. Lepas tu jumlah pula double kan. So markah pun sepatutnya double lah juga kan. Okay. So walaupun dia soalan 9. Okay, jawapan dia pun dekat soalan 9. Okay. Okay, next question. Okay, soalan 10. Terdapat lebihan data. Ada lebihan data pada jadual maklumat pelajar tingkatan 4. Okay, kat mana lebihan data? Ni lah kan. Boleh nampak dah ni. Okey, nyatakan kesilapan kualiti data yang kualiti data kualiti data tingkatan 4 ke kualiti integrity. Ni tingkatan 4 punya subjek. Okey, maaf kesilapan. Okey, ada juga integrity. Okey, kat situ So, control find cari integrity. Ni boleh baca dengan lebih lanjut pada soft copy nota tingkatan 4 2.1 2.1.1. Okey. Ni yang boleh baca. Okey, so di bawah topik ni. Okey, soalan dia jenis kualiti data ada 3 integrity, kelewahan dengan apa lagi satu? Ketekalan. Okey. So apa dia jawapan dia? Jawapan dia integrity. Okey. Ni integrity data okey. Okey, contoh data sah dan tidak diubah. Kalau IC ini milik Ali, tak mungkin ada orang ada IC yang sama. Okey. Okey, boleh baca dengan lebih lanjut lah kat sini Okey, so tengok skema jawapan. Okey, jawapan dia nombor 10. Okey, berikan justifikasi sebab Aliza binti Wan mempunyai 2 data. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan 11. Rajah 3 berikut. Okey, ni rajah 3 merupakan salah satu aktiviti selepas berjaya mencipta pangkalan data. Selepas berjaya cipta pangkalan data, kita akan biasalah bina table kan. Okey, so table ni table kita save sebagai peminjam. Okey, table 1 ID. Nama table dia table 1. Table name dia peminjam. Okey. Nyatakan aktiviti yang bersesuaian dalam rajah 3. Apa aktiviti dia?
kita sedang create table. Okey. Skema jawapan create, mencipta jadual baru. Okey. Itu jawapan dia. Ialah kan tengah create Okey. Contoh atribut yang disenaraikan. Jawapan dia peminjam, tapi saya rasa sebab nama table dia peminjam. Jadi atribut dia nama, ID peminjam kan. Okey. So sepatutnya dan macam apa IC ke apa ke kan. Okey. So bukan peminjam lah. Tak semestinya jawapan dia macam skema jawapan nama ataupun ID peminjam, apa lagi dan sebagainya lah. Okey, tapi make sure buat pemboleh ubah yang memberi maksud jangan tulis X ke Y ke. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan 12. Jadual 1 menunjukkan syarat boolean syarat boolean yang perlu dipenuhi bagi satu atau cara. Okey, jika terdapat salah satu syarat boolean yang palsu. Okey, ini soalan dia. Jika terdapat salah satu syarat boolean palsu, maka keputusan dia pun palsu juga. Okey. So itu ialah apa? Okey, ada kita dah belajar kan operator logical, ada or, not, and. Okey. Kalau salah satu syarat diterima benar, dia ialah or. Okey, ini not ni memang tak diterima lah. Okey, and ialah salah satu syarat boolean palsu, keputusan dia pun mesti palsu. Kalau or salah satu syarat diterima, kalau and kedua-dua syarat mesti dipatuhi. Okey, boleh baca secara lanjut dekat logical. Control find logical. Ada tak ni? Okey. Ni mengarut operator logical. Ni boleh belajar dengan lebih lanjut lah. Okey, dekat topik apa ni? Topik 3.1.4. Okey. Lepas tu so dekat Y ni apa dia jawapan dia? Operator dia ialah sepatutnya N lah kan? N. Okey. Lepas tu simbol operator bagi N macam mana rupa dia? Ni. Okey. Soalan seterusnya. Apa operator lain selain daripada N? Or dan not. Okey. Ni jawapan dia dekat soalan 12. Okey, next question. Okey, soalan seterusnya, soalan 13. Okey, atur cara JavaScript berikut menunjukkan berat berat badan dalam kg. Okey, berat badan dalam kg. Okey, bagi 6 orang murid dan direkod seperti senarai. Okey, ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dari segi indeks ini step dia kosong 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Berat paling ringan ialah kita letak yang paling maksimum. Supaya bila kita bandingkan dia mesti paling ringan. Okey. Boleh belajar dekat selanjutnya. Ni control find minimum. Topik bab 3, tingkatan 5. Ni. Mendapatkan nilai minimum. Ni. Okey. Okey. Tak apa, kita terus tengok soalan. Okey, for I sama dengan kosong. Okey, bila I sama dengan kosong, dia ialah 4.2 kan? Okey, bila berat I sama dengan kosong kan? Berat kosong ialah 42.6. Okey, lagi kecil tak daripada beg paling ringan. Beg paling ringan ialah 99. Mana lagi kecil? So mestilah 42.6 kan? Okey, so berat paling ringan sekarang ialah 42.6. Okey, lepas tu ini I sama kosong. Ini syarat dia I lagi kecil pada bilangan berat. Bilangan berat ada 6 kan? Ada 6. Ada 6. Okey, lepas tu I plus ni maksudnya okey, kenapa tak keluar ni? Aduh, why? Oh, okey. Faham. Okey. I plus maksudnya I equal to I plus 1. Okey. Bilangan berat ni ada 6 lah. Okey. Kan? Okey, lepas tu sekarang I plus 1. Kosong campur 1 jadi apa? Jadi sekarang nilai dia 1. I 1 kan? Okey, berat I ialah apa sekarang? 1 kan? Okey, yang 1 ialah 53. Okey, adakah 53 lagi kecil daripada 99? Ya, lagi kecil. Tapi
adakah dia dengan 42 dia lagi kecil? Tak kan? 42 menang kan? Maksudnya dia paling ringan kan? So maintain lah 42. Okey, so itu cerita dia lah. Okey, sekarang ni kamu tengok ni soalan dia. Okey, nyatakan output yang terhasil daripada atau cara tersebut. Mana satu coding yang cerita pasal output? Inilah document write ni. Okey, ni ialah output. Output So tulislah. Tulis kat sini. So output dia sepatutnya output dia ialah berat badan apa? Tak nampak. Okey, berat badan paling ringan. Ambil yang dalam quote unquote ni berat badan paling ringan. Okey. Ada pula tu bagi kalangan 6 orang murid ialah ada space bar. Tak ada space bar kan? So rapatlah. Lepas tu diikuti dengan berat paling ringan. Berat paling ringan sekarang ialah ni tengok guna otak kamu pun tahu dah mana satu paling ringan kan? 42.6. Okey. So sama dengan 42.6. Lepas tu diikuti dengan kilogram. Okey. So ada space bar tak? Tak ada space bar. Tapi tak ada masalah lah Okey. Okey, lepas tu so boleh tengok skema jawapan. Okey. Berat badan paling ringan ialah berapa? Berapa kilogram? 42 kan? Okey. So dapatlah okey, next question. Okey, soalan seterusnya, soalan 14. Jadual 2 menunjukkan, ini jadual 2, menunjukkan jadual yang dibina dalam pangkalan data. Okey, so nama jadual ni apa? Okey, mesti tahu nama jadual ni murid. Okey, ada berapa medan? Ni bukan 3 medan, kebetulan. Medan dekat sini. Ada 3 medan, jenis data, keterangan. Okey, lepas tu soalan dia. Tuliskan pernyataan SQL untuk mencipta jadual. Okey, dalam pangkalan data. Okey, kalau untuk belajar lebih lanjut dekat subjek tingkatan 5, tab SQL, keluarlah. Tapi dia keluar macam ni. So, kamu kena buka buku teks. Buku teks ada kan? Muka surat 251 hingga 257. Okey, so long story short, macam mana nak cipta jadual? Okey, tulis create table. Apa nama table tu? Murid. Okey, murid. Okey, lepas tu nombor kad pengenalan dulu sebab dia kunci utama. Okey, nombor kad pengenalan. Lepas tu ni varchar kan? 12 salin je. Lepas tu dia kunci utama, primary key. Okey, ada koma kat situ. Okey, lepas tu nama penuh, varchar 50, not null, alamat varchar. Kat sini tak ada koma dekat sini ada penutup, lepas tu diikuti dengan semicolon. Okey, boleh belajar dengan lebih lanjut lah. Okey, next question. Okey, soalan seterusnya 15. Berikut merupakan situasi yang berlaku di SMK Maradong. Cikgu Rosli mengajar sejarah, Cikgu Baki mengajar pengajian am, Cikgu Amelia mengajar ni. Okey, dan seterusnya. Lukis gambar raja terhubung. Okey, maksudnya suruh lukis ERD lah ni. ERD. ERD maksudnya Entity Relationship Diagram. Okey, so tengok skema jawapan. Kalau ni semua nama-nama cikgu kan, guru. Lepas tu diikuti dengan kata hubung, mengajar. Gunalah yang sesuai. Okey, cakap ajar pun boleh, mengajar pun boleh. Okey, lepas tu ni semua nama subjek kan. So subjek. Subjek mesti 4 segi tepat, 4 segi tepat. Okey, ni entity. Okey, lepas tu ada kekardinalan M dengan N. Okey, maksudnya banyak guru ajar banyak subjek. Okey. Kalau attribute, apa attribute? Attribute ni dia dalam bentuk oval kat sini. Okey, kita ulang kaji sikit. Kalau guru, apa contoh satu attribute untuk guru? Nama guru, IC guru. Okey, kalau subjek, apa contoh attribute untuk subjek? ID subjek lah. Okey. Dan sebagainya. ID subjek, kunci prima, gariskan. Okey, itu sajalah. Okey, ulang kaji sikit. Okey, next question. Okey, soalan 16. Raja 4 merupakan kitaran hayat pembangunan sistem SDLC yang menggunakan model air terjun. Okey, ini dalam subtopik tingkatan 4. Okey, tapi kamu control find lah kan. Tekan SDLC. Tapi SDLC disuruh rujuk buku teks. Okey, tak apa. Kalau tak ada buku teks, boleh tengok internet. Okey, type lah 5 stage SDLC. Okey, boleh belajar lah. Okey. Tapi dia ada lain sikit Okey.
Tapi tak apa, lebih kurang juga ataupun tulis bahasa Melayu lah. Okey, kitaran boleh tak saya copy ya. Okey, kitaran hayat pembangunan sistem. Okey, so boleh ni lah, kitaran hayat pembangunan sistem. Letak sini sebelah ni, STLC. Okey, boleh belajar dengan lebih lanjut. Okey, tak semestinya tak ada buku teks, tak ada alasan. Kita punya subjek semua dalam internet semua. Okey, semua subjek pun ada dalam internet. Okey, so nombor 1, nombor 2 apa fasa 3 dengan fasa 4. Okey, boleh tengok apa skema. Okey, dia suruh namakan kan. Namakan setiap fasa berikut, fasa 3 apa, fasa 4 apa. Okey. So skema jawapan. Ini salah satu cara study smart lepas tu kamu boleh belajar dengan lebih lanjut lah. Make sure baca, faham dan hafal. Ini dia ada penerangan lagi. Tiba ada 4 markah. Ini tulis 1 markah aja kan. Okey, tak apa, no problem. Okey, next question. Bismillah. Okey, soalan 17. Get Logic menerima input. Okey, mengeluarkan output dalam bentuk nombor perduaan 01. Okey, Raja menunjuk ini ialah Get Logic done. Okey, soalan dia, ni ialah C sebagai output. Lukiskan jadual kebenaran. Okey, walaupun soalan tak suruh tapi kamu buat juga macam ni A, B, kalau keluar sebab ni get done kan. Get done dia darab kan. So A darab B. Okey, so lukis jadual kebenaran. Ada ABC 0011 0101 00 01 0 sebab dia darab kan. 1 darab 0 0, 1 darab 1 1. Okey. So boleh tengoklah jadual macam ni. Buatlah jadual table kotak semua ni Okey, next question. Okey, soalan 18. Ini merupakan fungsi aggregate dalam SQL Okey, boleh tengok jugalah aggregate sum. Ini tingkatan 5. Okey. Dia tak tepat. Okey, terus keluar fungsi aggregate ni, boleh baca dengan lebih lanjut dekat buku tingkatan 5 bab 2 2.1.6. Okey. Fungsi aggregate untuk penyataan berikut. Okey, mengembalikan jumlah nilai. Okey, jumlah nilai sum. Okey, kalau jumlah bilangan rekod dia count. Mesti boleh beza sum dengan count ni sebab dua-dua ada perkataan jumlah. Okey, tapi kalau jumlah bilangan rekod terus dia count. Okey, ada berapa rekod. Kalau jumlah nilai dia sum lah Okey, lepas tu purata, average, tertinggi apa? Okey, so ada kat skema jawapan sini. Okey, next question. Okey, soalan seterusnya, soalan 19. Amalan cetak rompak. Okey, ni ada punya keyword cetak rompak pencabulan hak cipta memberi implikasi besar dalam industri kreatif dan perisian negara. Okey, nyatakan 2 implikasi daripada aktiviti cetak. Implikasi ni maksudnya kesan lah. Okey, daripada cetak rompak langsung. Okey, so ni boleh baca sendiri dekat nota. Okey, buku teks kesan negatif. Okey, pada industri, pada keselamatan negara. Okey, boleh baca ataupun sebab apa, tengok dekat skema ni macam sampai sini je boleh tak? Okey, tak apa. Okey, apa nama tu, kamu boleh Google kesan jenayah cetak rompak. Okey, dia macam BM lah, boleh asalkan jawapan tu logik dan diterima. Okey, dia rugi kepada negara apa, ekonomi apa semua. Okey, boleh buat lah. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya, soalan 20. Rajan 6 di bawah menunjukkan muka hadapan laman web Lazada. Okey, ni merupakan popular. Okey, ni rajan 6, laman web. Okey, 2 bentuk navigasi yang digunakan untuk menghubungkan antara laman web dengan laman web. Navigasi ni maksudnya kalau klik sini keluar sana, klik sini keluar sana, klik sini keluar sana. Okey, 2 bentuk navigasi yang digunakan. Tapi bukan dalam ni. Soalan dia 2 bentuk navigasi yang digunakan untuk menghubung antara laman-laman web. Okey, so ini topik tingkatan 5. Okey, navigasi ada banyak lah. Bar navigasi, drop down. Okey, tak ada gambar lah. Okey, tak ada gambar. Tapi tak apa. Kamu boleh Google internet juga Okey, navigasi breadcrumb macam mana rupa dia. Okey, menu drop down. Okey, drop down menu macam mana. Macam tu. Okey, benda boleh boleh buat research lah Okey, so tengok skema jawapannya.
Aduh, sampai sini je weh. Aku nak ajar apa lagi ni? Okay, so kat sini. Okay, so next question. Okay, seterusnya soalan 1. Raja 7 menunjukkan resit sebuah kedai emas. Okay, soalan ni saya skip sebab soalan ni banyak yang saya ada shortage of time. Pukul 9.30 ada kelas lagi. Okay, kita terus pergi soalan 2. Tapi kalau kamu kamu buat, kamu boleh tunjuk kat cikgu, cikgu check Okay, soalan 2. Apa nama tu? Raja 8 menunjukkan kod atau cara Java. Okay, ni string. Ni bab tata susunan Pergi dekat ikatan ni tata susunan dekat topik 1.6. Boleh baca dengan lebih lanjut Okey. Senarai alat tulis. Okey, dibuat dalam bentuk macam ni boleh. Boleh buat dalam bentuk tata susunan. Okey. Ni sama-sama kita ulang kajilah. Senarai alat tulis ada 5 kan? Ni kenapa 5? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen. Tapi dia start dengan indeks kosong. 1, 2, 3, 4. Okey, maksudnya dia ada 5 elemen tapi start dengan kosong habis 4. Okey, ni tata susunan. Nama tata susunan ni senarai harga. Jenis data dia double sebab nombor dia perpuluhan kan. Ini jenis data dia nama string. Diikuti dengan bracket, tutup bracket. Nama tata susunan new string. Okey, maksudnya dia dalam bentuk huruf. Ada 5 elemen. Okey, 5 elemen. Iaitu elemen indeks kosong ialah pensel. Okey, dan sebagainya, faham kan? Okey, ini ialah tata susunan. Jenis data double diikuti dengan buka tutup bracket. Ini nama tata susunan. Okey, ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen tapi dia start dengan kosong. 1, 2, 3, 4. Okey. Okay, ni abaikan dulu. Okey, ni jenis tata susunan ialah integer. Okey, ni bracket. Ini nama tata susunan. Ada berapa elemen? 5 juga. Okey, 0, 1, 3, 4. Okey, senaraikan 2 jenis data yang digunakan. Ada 3 kan? Integer, double dengan string. Tulislah mana-mana 2. Okey, senaraikan 2 pemboleh ubah dalam atur cara tersebut. Pun ada 3 pemboleh ubah. 1, 2, 3. Pilih mana 2, make sure ejaan betul. Okey. So saya pilih senarai harga dengan senarai bilangan. Okey, boleh faham? Okey, tuliskan elemen bagi kod berikut. Okey, senarai harga yang ketiga. Okey, tengok balik ni. Ni senarai harga yang ketiga. Apa dia? So jawapan dia 0.50 kan? Tulis dekat sini. Okey, soalan seterusnya, senarai bilangan elemen yang pertama. Okey, indeks yang pertama. Senarai bilangan yang pertama. 5 kan? Okey, faham? Tulis dekat sini. Okey. Tuliskan kod Java untuk mencetak elemen 1.20. Okey, mana 1.20? Ni ada. Ni 1.20. Elemen Java. So, ini kamu boleh pergi kat sini, tata susunan. Ini topik dia lah, boleh baca dengan lebih lanjut. Ni ada contoh atau cara lagi. Okey. Macam mana nak cetak ni? Okey. So long story short, daripada nota kamu type system.out.print. Lepas tu sebab dia kan elemen yang kosong kan, 1.2 ialah kosong kan, jadi letak senarai harga kosong. Okey. Nampak? Senarai harga yang kosong ialah 1.20. Okey. Boleh faham? Tak faham boleh ulang-ulang Okey, soalan seterusnya. Lukis raja blok memori. Okey, untuk tata susunan senarai bilangan. Okey, pastikan lukisan mengandungi nama tata susunan, indeks dan elemen-elemen. Okey, senarai bilangan yang ini ni senarai bilangan. Okey, kecil kan? Okey, kita tengok tata susunan. Ni blok memori. Okey, so kamu ini kita punya senarai senarai bilangan kan. Tulis senarai bilangan. Lepas tu ada blok, ada elemen. Okey. Rujuk ini tapi guna yang ini. Okey, boleh faham? Okey, tak faham boleh tanya Ni nama tata susunan. Ini lukis dalam bentuk blok memori. Ni ruang memori ni. Ada blok-blok memori. Okey. So dalam ni nak letak apa? 10, 5, 2, 1, 3.
Ini letak 0 sampai 4 je lah. Janganlah buat sampai 5 sebab dia sampai ni je kan. Okey, boleh? Okey, ni dapat berapa markah ni? So, kamu rujuk nota soft copy 1.6. Okey. Tingkatan 4 punya subjek. Okey, sekarang masuk yang baru. Sistem penggerak dibina menggunakan litar logik. 2 input A atau B ni tak payah tengok dah skema jawapan memang tak ada dah ni. Ingat lagi tak? Okey, memang ni okey. 2 input A dan B. Jadual 3 menunjukkan syarat bagi litar untuk menghasilkan output kepada sistem penggerak tersebut. Jadual 3 menunjukkan syarat bagi litar. Okey, abaikan walau ada banyak-banyak lukisan, fokus yang saya sentuh dulu. Jangan tengok lain. Okey, Q sama dengan 1 jika nilai input A sama dengan 0 atau min plus get atau dia plus. Okey, nilai input bagi B sama dengan 0. Okey, atau lagi dalam kurungan A sama dengan 1 dan ni maksudnya darab. Okey, dan nilai B sama dengan 0. Okey, soalan yang pertama. Lukis simbol get logic. Okey, atau macam mana ni topik tingkatan 5 kan. Okey, tingkatan 5 get logic, kamu type get logic atau lukis get logic atau. Okey, dengan apa? Get logic dan lukis lah. Okey, cikgu tak boleh lukiskan. Okey, sebab cikgu tak kaji lagi apa dia punya lukisan punya software semua. Okey, selalu kan pakai pen and paper je kan. Tapi saya harap kamu boleh buat Okey, soalan seterusnya. Okey, tulis ungkapan boolean bagi penyataan logik. Okey, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Okey, so A sama dengan 0 maksudnya A bar. Okey, atau ni means plus. B sama 0, B bar. Okey, ni ialah jadual kebenaran tapi tak perlulah saja nak beritahu. Kalau atau 0, 0, 0. 0, 1, 0 campur 1, 1. Kan campur kan? Atau kan campur kan? 1 campur 0, 0. 1, 1, 1. Kalau dan, dia darab. Okey. Nilai input A sama dengan 1. Inilah A. Bila dia kata dan means darab dot. B sama 0, B bar. Okey, boleh faham tu? Okey. Ni tulis dekat tempat kosong ni. Okey, yang memenuhi syarat dalam jadual di atas. Apa benda ni? Tulis ungkapan boolean bagi penyataan logik yang memenuhi syarat. Okey. Tengok atas. Apa syarat dia? Ni syarat dia. Okey, so nilai input A sama dengan 0. Okey, inilah ni jawapan dia ni. A bar sebab dia atau means plus. B sama 0 kan? B bar. Nampak ni ada bracket. So tutup bracket ni. Okey, sampai sini faham? Okey, atau means plus. Ni plus. Ada buka kurungan, tutup kurungan kan? Okey, A sama dengan 1. A lah. Tak ada not. Okey, dan means darab. Ni. Okey, B kosong ialah B bar. Maksudnya not. Okey. Kalau A kosong, A bar maksudnya 1. Dia terbalik lah dia punya not. Okey. Okey, itu dah faham. Okey, bina litar get logic mewakili ungkapan boolean dihasilkan. Ini pun saya tak dapat nak lukis tunjuk kat kamu. Tapi saya harap berdasarkan ini kamu boleh lukis get logic. Okey, kamu lukis get logic boleh tunjuk kat cikgu. Macam mana apa jawapan dia hantar dekat Telegram cikgu. Lepas tu cikgu check. Okey. Apa dia punya jawapan untuk dia. Okey. Next. Cuba buat sendirilah Okey, soalan D. Bina jadual kebenaran bagi menguji kebenaran output. Okey, jadual kebenaran dalam soalan B. Soalan B. Bina jadual kebenaran. Alamak, salah jawab soalan dah. Dengan soalan B. Okey, saya tak buat yang ni, saya buat yang ni je. Okey, macam ni. Okey, kita nak bina jadual kebenaran bentuk dia macam ni. Okey, mula-mula buat A dengan B, A 0011, B 0101. Okey, lepas tu ada A bar dengan B bar. Ni A kosong kan? A bar jadi 1. Kosong jadi 1. 1 jadi kosong. Okey, 1 jadi kosong. Okey. Faham ke setakat ni? Okey, B bar. Maksudnya not lah terbalik Ni 0101 kan? Nampak tak jadi 1010. Okey, sampai situ faham
Bismillah. Okey, sekarang ni kita nak jawab soalan ni. A bar campur B bar. So fokus dua ni ya. A bar campur B bar. 1 campur 1, 1. 1 campur kosong, 1. Sebab dia campur kan. Okey, 0 campur 1, 1. 0 campur 0, 0. Okey, faham? Pandai. Okey. Sekarang ni A darab B bar. Okey, fokus A. Okey, fokus ni dengan B bar. Okey. So, 0 dengan 1 dapat darab kan? A darab B bar. So, 0 darab 1, 0 lah. Okey. Lepas tu 0, 0, 0. Okey, kalau 1 darab 1, 1. Kan? 1 darab 0, 0. Boleh faham? Okey, sekarang ni last kali Q. Q apa Q? Maksudnya yang ini campur yang ni. Maksudnya A bar campur B bar campur dengan A darab B bar. Okey, so fokus ni lah. Okey. Nak buat warna apa ni? Boleh buat tukar colour tak boleh dah. Okey, so fokus ni. 1, 0. Dia campur kan? Campur. 1 campur 0, 1. 1 campur 0, 1. 1 campur 1, 1. 0 campur 0, 0. Okey, itulah jawapan dia. Okey, jadual kebenaran. Boleh? Ini tulis dekat tempat kosong ni lah. Okey, get logik ni saya tak dapat buat kat sini. Okey, tolong buat get logik ni. Saya suka sangat topik ni. Saya harap kamu boleh jawab. Okey, soalan 4 terakhir sekali. Jadual 4 di bawah adalah jadual pelajar. Aduh, kenyang lah pula. Padahal tak makan lagi. Okey. Ni ialah nama jadual pelajar. Ada berapa medan? 1, 2, 3. Ada 3 medan medan ni yang atas sekali ni. Okey. Lepas tu mana satu kunci prima? Cuba teka. Mana yang unik? Nombor kad pengenalan ialah kunci prima. Okey. Ini soalan tak tanya. Saya tanya saja je. Okey. Tulis arahan SQL untuk mencipta jadual pelajar. Okey. Boleh tengok buku teks lah. SQL. Tapi tak keluar rasanya kan. Apa kamu tengok buku teks lah SQL create table ada tak? Create table. Okay. Create table lagi ada. Okay, ada dalam nota. Okay, bagus. Okay. So, create table, nama jadual, lepas tu nama medan, jenis data, macam tu. Okay, long story short. Ni dekat nota dekat sini boleh baca dengan lebih lanjut. Okay, dalam buku teks pun ada. Okay, create table, apa nama table? Pelajar kan? Ni, pelajar. Lepas tu kunci prima. Mana kunci prima? Ni. Okay, ni. Nak pakai pembuli ubah apa? Pembuli ubah dia dah sediakan dah. Just pakai je ni. Ada 3 pembuli ubah. Kan? Okay. Ni 3 pembuli ubah. Nombor kad pengenalan, nama, kelas. Okay, so nombor kad pengenalan ialah jenis data varchar 12. Sebab ada 12 nombor kan. Okay, lepas tu primary key. Lepas tu nama, apa jenis data dia varchar 20. Okay, nak letak cikgu nombor kad pengenalan kan nombor, boleh tak letak integer? Boleh. Okay, saya letak varchar pun boleh, integer pun boleh. Okay, kelas ada nombor, ada huruf. Varchar lah. Okay, sekejap. Saya boleh betulkan, tak ada masalah. Okay, ini letak integer. Okay. Integer 12 pun boleh varchar pun boleh. Okey, lepas tu ada buka kurungan, tutup kurungan, ada semicolon. Okey, soalan seterusnya. Lukis antaramuka yang sesuai untuk masukkan apa tu antaramuka? Antaramuka tu ialah laman web tu lah Okey, antaramuka interface memasukkan data murid ke dalam jadual pelajar. Okey, so cara dia ialah saya lukis. Just lukis macam ni. Ada tajuk maklumat pelajar. Nombor kad pengenalan untuk nombor pengenalan kan 12 je kan. Bila 12 dia besar lah. Okey. Nama ada berapa saiz varchar? Nama 20 kan. Jadi dia jadi besar lah. Besar dia punya kotak dia. Lepas tu kelas ni macam lari sikit kan. Maksudnya kelas ni kena kat bawah sikit lah. Lepas tu ada button submit macam tu. Itu dah dapat berapa markah lah.
5 markah untuk buat ni je. Okey, senang aja. Okey. Okey, itu saja. Harap kamu belajar yang mana kekurangan datang dari saya, dan kamu boleh belajar, boleh buat yang mana soalan yang saya tak ajar, and kamu boleh buat sendiri dan hantar okey hari Jumaat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat maju jaya. Jumpa lagi next class.